Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Sadaqallahul azim. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu, orang-orang yang sombong itu menjawab kepada orang-orang yang tertindas, anahnu sadadnakum 'anil huda, kamikah yang telah menghalang kamu daripada menerima hidayah petunjuk, ba'da iz ja'akum, sesudah hidayah petunjuk itu datang kepada kamu, bal kuntum mujrimin, bukan kami yang menghalang, bahkan kamu sendiri telah menyebabkan diri menjadi orang yang berdosa. Ayat yang kita baca sebelum ini menyatakan hiwar di antara pemimpin dan pengikut-pengikut. Pemimpin-pemimpin yang membawa ke jalan, yang mengajak pengikut-pengikutnya mengikuti jalan yang sesat. Ayat sebelum ini menyatakan orang yang mempunyai kuasa menarik pengikut-pengikutnya mengikuti jalan yang sesat. Pada hari akhirat mereka akan berkelahi sama sendiri dengan membuat tuduh-menuduh. Yang mengikut menuduh pemimpin-pemimpin mereka dengan mengatakan, kamulah yang menjadikan kami orang-orang yang sesat, kami terjadi begini pada hari ini, terpaksa menerima balasan buruk daripada Allah, kamulah yang menyesatkan kami. Laula antum lakunna mu'minin, jika tidak kerana kamu menyesatkan kami, maka kami jadi orang mukmin baik, tetapi nasib kami terkena tipu, katanya. Lalu jawapan daripada golongan yang sombong disebutnya alladzina istakbaru, golongan yang sombong. Golongan yang sombong ni artinya pemimpin lah, pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin ajaran sesat. Kita hari ini di Malaysia ini pun banyak ajaran sesat. Bertindak terhadap satulah, ia pula satu kumpulan baru sekarang ni yang menyesat manusia dari dalam ajaran Islam sendiri dengan membawa macam-macam lagi tarekat. Semalam saya dengar YouTube satu, dia panggil zikir anfas. Zikir anfas. Barangkali tuan-tuan pun tak pernah dengar zikir macam ni, saya pun tak pernah dengar. Dipimpin oleh seorang, tentunya dia pakai pakaian agak ganjil sikit lah, Dr. Ismail Kasim. Dr. Ismail Kasim. Jadi Dr. Ismail Kasim ni, ajaran ni saya dalam majlis final akidah saya masuk, sebenarnya ada, saya tak pernah tinggal lah, tapi saya rasanya tak pernah datang lagi laporan tentang ajaran ini. Zikir anfas ini fokus dianya kepada pergerakan kita, nafas kita ni hendaklah zikir Allahu 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 Allahu, itulah zikir dianya. Dan dia susah lah. Jadi bakalinya dia pun dia tidak rasakan salah lah, tak rasa salah. Salahnya di mana? Boleh jadi kalau orang yang tidak betul-betul melihat akidah dari aspek akidah, akidah terhadap Islam ni, tak salah punya zikir anfas. Nama lah apa-apa pun tak pentingnya nama tu, amalan itu. Kita kena tahu bahawa kita mestinya terikat. Amalan-amalan yang merupakan ibadat, kita mesti terikat dengan Nabi SAW, dengan Quran dan hadis. Mana-mana yang Nabi ajar, itulah yang kita harus buat. Nabi tidak pernah mengajar kita macam tu, maka kita tidak boleh. Namanya bid'ah. Sebab itulah kita untuk mengikat diri dengan ajaran yang benar, pastilah kita mendapat satu pengesahan daripada Nabi terlebih dahulu. Sama ada kita sendiri ke ataupun kita melalui guru-guru ke yang mengajar. Adakah Nabi pernah melakukan yang macam ni? Jawabnya tak ada lah. Nama zikir anfas itu pun tak ada, dan zikir macam tu pun tak ada. Tak adalah Allahu tu tak ada. Bila tak ada, adalah lebih baik kita ambil mana yang disahkan oleh Nabi SAW. Biar seberapa tinggi sekalipun. Bid'ah itu kita tidak boleh anggap sebagai perkara kecil. Bid'ah satu perkara yang besar.
Jika kita bebas melakukan apa saja ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh orang lakukan apa saja yang dia suka, dia boleh buat. Sedangkan Nabi tidak mengizinkan bagi kita melakukan, membuat sama ada mengurang ataupun menambah sesuatu terhadap apa yang diajar oleh Nabi. Pada sayanya macam itulah, tak maulah nak kata dia sesat tak sesat ni. Saya rasanya tidak perlulah kita menyatakan mengapa tak betulnya, kerana kita ajak umat Islam ini tumpukan kepada zikir saja, zikir ini. Sedangkan kita Islam ini boleh kita boleh hayati dengan bacaan dan dengan amalannya. Islam mengandungi dua, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amalan Nabi juga menumpukan kepada dua-dua bahagian ini. Nabi berjihad, Nabi beribadat, Nabi berkahwin, Nabi puasa, Nabi sembahyang, Nabi bekerja. Semua sekali dunia itu. Itulah sesiapa yang cuba mengubah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dia tidak daripada ajaranku. Ajaran Nabi meliputi dua-dua. Sebab itulah dia terus daripada sejak dia bangkit sampai kiamat. Maknanya ajaran ini tidak akan ditinggal zaman, tidak. Tetapi jika kita tumpukan kepada satu bahagian saja, bahagian zikir, sedangkan kita salat, lagi kita ada tasbih, lagi kita ada banyak lagi selain daripada zikir, banyak lagi. Mengapa kita ambil satu juzuk yang dalam hadis mengagak sedikit saja? Lagipun zikir yang macam tu tiada dalam hadis. Tak ada, bukan zikir maksud begitu. Kita diajar oleh Nabi supaya dalam doa kita tu membayangkan inilah kerja kita. Inilah kerjanya kita melakukan amal dan ibadat sekali, iman dan Islam kedua-dua sekali. Saya rasanya kalau orang daripada aliran agama, kalau bunyi doktor-doktor begitu, biasanya daripada fakulti Islam lah, daripada Jabatan Pengajian Islam, daripada Jabatan Pentadbiran Islam. Tapi yang ini saya tak kenal. Terima kasih, tak kenal. Jadi kita tak kenal je lah. Tapi dalam YouTube saya tengok banyak hadiahnya. Ceramah dia pun sedap dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Boleh jadi dia ni bahasa Melayu saya ingatnya dia tak berapa boleh. Kalau bahasa Inggeris saya tak boleh, bahasa Melayu itu saya pastikan dia daripada luar. Daripada luar, bukan daripada Malaysia. Tak tahu itu agak saya je lah. Tak pernah pun mendapat sumber-sumber lain saya daripada sumber YouTube itu. Kalau dia minta Dr. Ismail Kasim, jumpalah dalam YouTube. Katanya di sini, qala allazina istakbaru lillazina istud'ifu. Ini jawapan balas kepada pemimpin yang memimpin ajaran sesat. Jawapan balasnya, qala allazina istakbaru, berkatalah orang-orang sombong, lillazina istud'ifu, kepada orang-orang yang tertindas. Satu perkataan sebelum daripada ini pun disebutnya istad'afu dengan ustud'ifu. Orang pengikut-pengikut Islam yang tertipu ini disebutnya ustud'ifu. Dalam bahasa Arabnya ustud'ifu dipandang lemah. Dipandang lemah. Orang Islam ni selalunya dianggap dipandang lemah. Kolot pun dia, tertinggal zaman pun dia, miskin pun dia, semua sekali dipandang rendah. Tidak berfikir menurut peredaran zaman pun mereka. Kalau orang yang sememangnya dia lemah daripada asal lagi, disebutnya istad'afu, mereka itu lemah. Tapi ustud'ifu, dipandang lemah. Maknanya bila dia pandang lemah, dia bukan orang yang lemah, tapi orang memandang dia lemah. Orang memandang orang yang beriman, orang Islam ni memang orang tertinggal zaman. Sedangkan tidak. Mereka yang beriman mengikut apa yang diajar oleh Nabi, oleh Al-Quran, oleh hadis. Mengapa mereka lemah? Mereka lah orang yang paling kuat sekali. Tetapi nilai sudah berubah. Apabila nilainya berubah, maka itulah tuduhan kepada mereka. Pertama sekali, ini orang lemah, ini orang gagal, ini orang yang tidak berjaya. Berjaya mentadbir dunia, mentadbir kehidupan manusia. Begitulah dianggapnya. Jadi perkataan istakbaru, dia tidak kata ustukbiru, dipandang sombong. Bukan dipandang sombong, memang mereka sombong. Sombong dengan kuasa yang ada, dengan harta, kemewahan yang ada. Lalu mereka sombong, sebutnya istakbaru.
Istakbaru. Kalau dipandang akan disebutnya ustukbiru. Sebaliknya pula orang yang beriman, yang lemah, yang disesatkan oleh pemimpin-pemimpin, disebutnya tak bagi hadapan. Ustud'ifu, dipandang lemah, dipandang dhaif. Bukannya memang orang itu dhaif. Kalau memang orang itu dhaif, namanya disebutnya istad'afu. Istad'afu, mereka jadi lemah. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu, berkatalah orang-orang yang sombong takabur itu, dia jawab kepada orang-orang yang dipandang lemah. Orang dipandang lemah diterjemahnya di sini orang-orang tertindas. Anahnu sadadnakum 'anil huda, kamikah yang menghalang kamu daripada menerima hidayah? Bukankah kita bebas? Kamu suka ikut, kamu tak suka pun kami tidak berbuat apa-apa. Lagi pun kami tidak boleh memaksa hati kamu untuk mengikuti kami. Benarkah apa yang kamu dakwa bahawa kami yang menipu kamu, kami yang menindas kamu, kami yang menzalimi kamu? Katanya tidak. Sebenarnya kamu yang memilih kami, sedang kami tidak memaksa apa-apa terhadap kamu. Anahnu sadadnakum 'anil huda, kamikah yang telah menghalang kamu daripada menerima hidayat petunjuk? Ba'da izja'akum, setelah petunjuk itu datang kepada kamu. Kalau kamu sudah didatangi iman dan hidayat, mengapa kamu persalahkan kami? Sedangkan kamu bebas. Tak ada siapa yang boleh memaksa kehendak hati seseorang. Mereka berguam ini, mereka berdebat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Bal kuntum mujrimin, bahkan kamu sendiri menyebabkan diri menjadi orang yang berdosa, bukan kami. Artinya pemimpin-pemimpin ajaran sesat, kalau dahulu mereka pernah mendakwa boleh tarik pengikut-pengikutnya dari dalam neraka, dia bawa pergi masuk ke dalam surga. Ada ajaran. Salah satu daripadanya, pemimpin satu ajaran sesiapa yang membaca selawat Al-Fatih, dia menjadi pengikut satu tarekat Tijani namanya, tarekat Tijani. Sesiapa yang membaca selawat Al-Fatih ini, jika syekhnya dapati pengikut-pengikut ni masuk dalam neraka, dia boleh turun ke dalam neraka, bagi tangan tarik. Kamu bukan tempat di sini, kamu tempat di sini, tempat kamu di syurga, ini salah, malaikat salah. Oh, hebat ni. Selawat Al-Fatih ni siap macam mana? Selawat Al-Fatih, jangan boleh jadi ada siapa dia baca. Kalau baca pun tidak sampai ke tahap tertentu, maka tidaklah salah. Tapi bila sampai kepada tahapnya, bila saya takdirnya masuk neraka, kita ada pemimpin yang boleh tarik kita daripada neraka pergi ke syurga, itu yang salah. Selawat ni kita boleh faham dengan betul dan boleh faham dengan salah. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Pendek saja, pendeknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Saya herannya dalam khutbah Jawi, bukan khutbah Selangor, mungkin juga bukan khutbah Jatin. Ada dalam khutbah. Dahlah, biasanya khutbah ni dia tak main alhamdulillahil qail wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, tak main macam tu. Khutbah dulu-dulunya alhamdulillah, dia tidak main al-qail. Ini setiap kali khutbah jemaah alhamdulillahil qail, alhamdulillahil qail. Barangkali alhamdulillahil qail di Malaysia sahaja. Negeri-negeri lain tak ada, saya rasa tak ada. Baiknya di petani ke, di Filipina ke, tak ada. Boleh jadilah kita rasanya dia orang tu tak sampai kepada, tak berjumpa. Paling mudah sekali khutbahnya syaratnya baca satu ayat daripada ayat Al-Quran, salah satu daripada antara rukun khutbah. Kita pun ambilnya alhamdulillahil qail, baca ayat Quran tu. Jadi kalau kita turut tradisi khutbah, mengapa kita tidak tiru khutbah, kepala khutbah di mana-mana khutbah yang sedap-sedap, yang baik-baik. Tahu pula sekarang ni mudah. Kita layari mimbar al-khatib, mimbar khatib.
kita dapat di seluruh dunia ada dalam tu. Kita boleh curilah sikit, ambillah sikit. Kepala khutbah jadi cantik sikit dalam tu. Taklah main alhamdulillahil qail. Saya tidak bersalahkan orang membaca, saya bersalahkan saya tujukan kepada orang yang menulis khutbah tu. Menulis khutbah kan kita banyak pilihan. Apa nama al-qail? Orang yang dengar tu, dengar dia tahu sebenarnya duduk kat mana alhamdulillahil qail, pada pergi kat mana. Tak sah kau semayang khutbahnya. Bukan tak sah, mula-mula lagi dia masuk rukun dah. Rukun alhamdulillah 1, yang kedua ayat Quran. Mengapa kita cepat sangat? Kita boleh guna ayat Quran tu akhir sekali, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Tapi khatib banyak kita tak sedar innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, dia bacanya innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Tak ada ku. Tak ada. Tapi tak ada siapa nak tegur pula pun. Tak ada siapa. Ya, lewat pasal apa ustaz tak tegur. Saya cukup tegur semai subuh dia kalau ada salah sikit. Kalau saya pun saya tahu. Kalau saya tahu, kalau saya tak tahu, saya tak tegur juga. Kalau saya yang tegur tu yang saya yakin tak boleh tegur. Tapi kalau imam baca cepat sangat, terlepas juga nak tegur, tak sempat nak pegang. Macam tu. Jadi itu khutbah. Tak apalah khutbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Dia kata, Syekh Ahmad Tijani kata, ada tulis dalam buku namanya Jauharul Maknun fi Hizbir Rahim, buku dia tu. Dia kata siapa menulis, siapa dia membaca adillah, ini salah sebenarnya. Akidah ni sangat-sangat salah. Meletakkan seorang itu lebih daripada Nabi. Nabi tak ada pergi turun tarik tangan dia Nabi itu ambil tangan dia pergi duduk ni, mu duduk dekat dengan aku sebelah aku. Tak ada Nabi pun, sejak Nabi Adam tak pernah dengar pun. Tapi ini ada. Tapi bagi mereka meletakkan wali lebih tinggi daripada Nabi. Menurut pengajian dia, wali lebih tinggi daripada Nabi. Nabi tak sampai kedudukan itu, tapi wali dia boleh lebih tinggi. Itu dua kali salah. Wali lebih tinggi. Baik, bal kuntum mujrimin, kamu telah menyebabkan orang menjadi orang-orang yang berdosa. Wa qala allazina istud'ifu lil ladzina istakbaru.